Kita ni tuan-tuan, Ustaz Isyamat, buat baik pilah macam mana pun dengan orang. Buat pilah macam mesti akan ada orang benci kita. Tak akan ada semua orang sayang kat kita. Semua orang sayang. Baik pilah. Tuan-tuan tengok ulama-ulama hebat-hebat pun orang benci. Tak payah tengok ulama, tengok Nabi SAW. Nabi pun orang benci. Guru saya kata apa? Berapa orang kenal kita? Berapa orang kenal kita? Kalau yang kenal kita 10 orang, yang kenal kita 10 orang je, mesti ada seorang dua yang benci kita. Betul tak? Kan tak ada kan? Kan semua, insya-Allah Ustaz saya ni orang sayang saya semua. Ada ke? Lagi tuan-tuan nak buat agama, lagi orang benci. Lagi kita nak ambil agama masuk dalam diri kita, kita nak hidup beragama ni, lagi orang tak suka. Tambah kalau kita jenis tegur orang kan. Sungguh memang jadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Nabi SAW sebut. Ya. Salih Nabi kata, salih Ahmad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Antara tanda kasih itu ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan itu ada pada kawan dia. Sebab dia tak mau masuk syurga seorang-seorang, dia nak kawan dia masuk syurga sama dengan dia kan? Dia mengaji hari ni. Dia kata tentang solat sunat fajar. Dia lagi dia pelik post dekat dalam Facebook dah, dalam WhatsApp dah. Buatlah sembahyang sunat fajar ni khairul, lebih baik pada dunia dan segala isi. Tuan-tuan ingat kita post itu semua orang suka kah? Ya tak? Ada orang kata jadi ustazah pula dah. Tahu tak? Ada dalam grup tu ada kawan Perli pula tu. Ustazah mai dah. Dia tulis lagu tu dia suka ke tu? Dia tak suka. Tapi kalau merepek, meraban tu dia suka sangat. Kita post satu merepek je, berjelau komen. Kalau kita hantar satu tazkirah, semua senyap sunyi, krik. Tahu ni. Ada yang saya memang macam tu, Salih Ahmad. Tapi kita kena buat. Kalau kita tak buat, nak siapa buat? Siapa apa buat? Kalau yang kedua, kalau kita tak mau kemaksiatan ada pada diri kita, kita tak mau kemaksiatan tu ada pada saudara-saudara kita, maka kita kena tegur dia kalau dia buat kemaksiatan. Sebab kita rasa tanggungjawab. Kalau kita tak tegur dia, siapa nak tegur dia? Dia baik kita, dia tolong kita, tiba-tiba dia buat maksiat. Kita tahu maksiat yang dia buat tu sekali kena lempak dalam neraka. Kita kesian ada, kita sayang ada. Sebab tu kita tegur dia. Tapi bukan semua orang boleh terima tegur. Dia kata apa? Allah nak tegur aku. Hang tu siapa? Ingat aku tak kenal hang tu lagu mana? Lah baru-baru je dia belajar-belajar, pandai-pandai nak tegur orang. Susah tuan-tuan. Tapi Ustaz Ahmad, tanggungjawab kita nak menegur. Bila yang dia nak appreciate kita ni? Nanti bila dia duduk kat padang mahsyar. Terima kasihlah hang tolong tegur aku. Nama sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang suka kita nasihat dia, ada orang tak suka, tapi kebanyakan manusia takkan suka dinasihati. Dia nama Ahmad. Sebab tu ulama sebut kalau seorang yang melakukan amal makruf nahi mungkar, lalu semua orang suka dekat dia, ketahuilah ada yang tak kena dengan amal makruf dia. Sebab sifat orang melaksanakan amal makruf nahi mungkar ni ialah orang benci, orang tak suka. Tu guru saya kata, bila kita memilih jalan beragama, maka kita telah memilih jalan dibenci. Kita telah memilih jalan difitnah, kita memilih jalan ujian. Maka bila kita berjumpa dengan ujian fitnah, maka ketahuilah kita berada di jalan yang benar. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, daripada Sungai Petani, tuan-tuan akan melalui Jambatan Pulau Pinang. Tuan-tuan bukan melalui Jambatan Pulau Pinang, lalu tepi simpang jumpa Jambatan Pulau Pinang. Tuan-tuan sampai ke Sungai Perak, tuan-tuan sampai ke Ipoh, tuan-tuan sampai ke Tapah, akhirnya sampai Kuala Lumpur. Tapi kalau tuan-tuan keluar nak pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba tuan-tuan jumpa gurun, tuan-tuan jumpa Lostak, tuan-tuan jumpa tu, maksudnya tu salah jalan. Jadi bila kita pilih jalan nak pergi ke kebaikan, nak pergi ke arah agama tu, tidak akan jumpa dalam dia. Simpang-simpang dia, Salih Ahmad, arena dia adalah ujian, arena dia adalah fitnah. Orang Salih Ahmad ujian, arena dia ialah kejian-kejian manusia. Maka kalau kita berjumpa benda tu, kita tahulah bahawa kita sedang berada on the right track. Faham tak Salih Ahmad? Menegur pun ada hikmah. Dalam kitab menegur bukan boleh tegur macam tu saja. Salih Ahmad Imam Syafi'i kata, kalau saudara kamu menegur kamu secara terbuka, kalau saudara kamu menegur kamu sembunyi, maka ketahui dia sedang menasihatimu. Tapi kalau saudara kamu menegur kamu secara terbuka, ketahuilah dia sedang menghina kamu. Nak tegur orang, kena tutup, jaga keaiban dia. Tengok silap orang tu, jangan tegur secara terbuka. Tegur dalam grup WhatsApp. Tadi aku nampak hang sembahyang tak betul, hang Fatihah tu macam baca tak betul, tulis dalam grup WhatsApp.
Tak boleh macam tu. Kena tegur dia secara direct. PM dekat dia beritahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni tuan-tuan? Hidup kita, manusia akan benci kalau kita buat. Nak buat macam mana? Tu sifat dia. Nabi SAW pun dibenci. Nabi pun kena fitnah. Nabi pun kena ujian. Sabar tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena uji, tuan-tuan kena ingat lagu ni. Kita duduk dalam keadaan ni. Kita duduk dalam keadaan memilih jalan ni. Ujian kamai. Ujian kamai. Lalu tuan-tuan kena buat lagu mana? Salat sehmat tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, ini kasih sayang Allah kat kita. Kasih sayang Allah. Sebab Allah tak mau kita hanyut. Hidup kita ni ibarat layang-layang. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu downhill. Dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang. Zaman sekolah dulu pandai tu. Jadi salat sehmat. Sungguh memang hidup kita ni macam layang-layang. Allah lepas, ada time Allah lepas, ada time Allah tarik balik. Sebab kat layang-layang kalau kita lepas saja dia akan jadi apa? Jatuh. Ini buat macam mana? Dia lepas sikit, tarik sikit. Lepas sikit, tarik sikit. Supaya kita ni tuan-tuan, bila keadaan kita lelas sikit, Allah nak peringat kita balik. Allah bagi ujian sikit, kita ingat balik ke Allah. Kita mula angkat tangan balik. Kita balik sembahyang balik. Faham tuan-tuan Ustaz Semat? Yang keduanya tuan-tuan, Salat Semat, Allah nak test kita, nak tengok kita ni mampu ataupun tidak untuk pergi ke peringkat berikutnya. Sebab dalam hidup kita, tingkatan keimanan kita ni dia berperingkat-peringkat. Dia bertingkat-tingkat-tingkat. Bertingkat alam wasahlan, Tuan Guru kita sudah sampai. Berperingkat-peringkat. Nak pergi satu level kepada satu level yang lain, dia ada periksa dan ada exam dia. Kita daripada sekolah rendah nak masuk sekolah menengah, dia mesti jumpa UPSR dulu. Nak tingkatan 3, nak pergi tingkatan 4, dia ada pula PT3. Selagi dia ada SPM. Semua tuan-tuan tu ujian-ujian yang perlu dia lepasi untuk dia masuk dekat sana. Kadang-kadang bila kita sampai satu peringkat dulu, kita bukan macam ni. Dulu kita duduk dalam maksiat. Dulu kita duduk dalam keadaan kita tak ingat Allah, kita tak kenal Allah. Faham tak Mas Ahmad? Waktu tu kita rasa macam hidup kita lapang saja. Kemudian bila tiba-tiba dapat hidayah, kita naik satu peringkat. Dapat hidayah, kita naik satu peringkat dah. Dalam nak naik peringkat ni Allah uji dulu. Nak tengok kita lepas ataupun tidak. Kita dah terlepas ujian pertama. Masuklah kita ke peringkat kedua. Duduk peringkat kedua, nak pergi peringkat ketiga, Allah uji lagi. Lepas yang ni kita naik peringkat ketiga. Tapi ada orang yang kalah ujian tu, dia tak boleh naik. Even worse, lebih teruk, dia duduk dah peringkat ketiga, peringkat keempat. Tapi bila dia diuji, dia patah balik duduk peringkat yang paling awal macam mana dia dulu ni. Ada orang yang dah dulu pakai tudung dah buka balik. Ada orang dulu pergi majlis ilmu dah tak pergi dah. Ada yang dulu duduk semayang sampai semayang di masjid, lepas tu tinggal, bukan sekat tinggal tak pergi main di masjid, dah tak semayang dah. Pasal apa? Pasal ada ujian yang Allah bagi kat dia, kemudian dia tak lepas. Yang ketiga, pasal apa Allah bagi ujian kat kita tuan-tuan? Pasal apa? Pasal dosa kita. Allah nak padam dosa-dosa kita. Ingat yang tulis lah. Bila kita buat maksiat dulu-dulu ni, kita nak dekat dengan Allah, Allah tak mau orang yang ada maksiat, ada dosa duduk dekat dengan dia. Maka Allah bagi sikit ujian kat kita untuk menggugurkan dosa-dosa. Sampai kepada orang yang kena cucuk dengan jaruk, cucuk dengan duri pun kata Nabi SAW akan menggugurkan dosa. Yang berikutnya, pasal apa Allah bagi ujian kat kita tuan-tuan? Sebab Allah menyimpan hikmah di sebalik ujian. Ada benda yang lagi. Sebab tu kita nak kena sabar dengan ujian ni tuan-tuan. Sabar. Jangan duk meratui tak bertempat. Awak lah, pasal apa lagu tu lah, pasal apa lagu ni. Allah tak kasihan kat aku, kalau Allah tak ingat kat aku, kalau ni aku macam-macam. Tak usah duk kata apa. Pasal apa? Nabi SAW sebut, As-sabru dhiya'un. As-sabru dhiya'un. Dhiya'a ni apa? Dhiya'a ni cahaya matahari, cahaya yang terang. Allah sebut dalam Quran, Huwaladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan matahari itu cahaya dan bulan itu cahaya. Cahaya pada matahari Allah sebut dhiya'a. Cahaya pada bulan Allah sebut nura. Dua-dua pun cahaya. Apa beza di antara cahaya matahari dan cahaya bulan? Cahaya bulan lembut, sejuk, tenang, nampak juga tapi lembut. Tapi cahaya matahari panas, terik, pedih, berpeluh, tak selesa, tapi sangat terang. Nabi kata, as-sabru dhiya'a. Orang yang sabar dia akan mendapat cahaya yang terang. Tapi bila duduk dalam cahaya matahari, rasa tak selesa, akhirnya lari, pergi berlindung, lari dekat syekh. Maksud apa? Dia telah berputus asa. Tak boleh sabar, akhirnya putus asa. Bila putus asa, dia tak akan jumpa hikmah. Sabar.